أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, para jemaah sekalian, para ibu ayah sekalian, saya pakai mask sebab kurang sihat tengah recovering lah. Jadi suatu suara pun ada sikit sengau. Okay, baik, insyaAllah saya tak nak orang kata disappoint lah para ibu ayah sekalian. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan sebaiknya, insyaAllah. Apapun bagi yang baru pertama kali nampak saya hanyalah menggantikan Ustaz Sarul. Dia buat minggu ini dan minggu lepas. Dia oleh kerana bos suruh, sebab tu saya kena ganti lah. Kalau tak memang saya decline lah, sebab saya segan sebenarnya. Dia semuanya lebih berpengalaman, lebih berilmu daripada saya, insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan dengan sedikit sebanyak berzikir kepada Allah SWT, siapa ada soalan tak? Ada apa-apa soalan ataupun mungkin berkenaan dengan topik kita minggu lepas? Bagi siapa yang hadir? Tak ada soalan? Sebenarnya kita interaktif sikit lah. Tapi kalau tak ada soalan, tak apa. Bagus juga tak ada soalan. Maksudnya semuanya faham lah ya. Jadual, okey. InsyaAllah nanti saya kongsikan pada akhir sebentar ya. Dapat saya kongsikan dulu. Ya. So, jadual akan datang pada 17, 24 dan 31 Mac. Ya, 17, 24, 31. Jadi minggu hadapan tak ada. Ini gambar saya lah, tapi Sa'arul insyaAllah akan kembali ya. 17, 24, 31 minggu depan tak ada. Kerana minggu depan tak silap saya program Imam Keluarga. Ya. Ya, for guys lah. Kalau wanita imamah. Okay. Tapi Imam Keluarga. Kerana kita ni nak masuk bulan Ramadan. Jadi mungkin siapa yang yalah, kita digalakkan untuk solat jemaah bersama-sama keluarga kan. Jadi kalau mungkin siapa yang belum pernah ataupun tidak confident, dia khususnya para muslimin, itulah program yang dapat mempersiapkan untuk menjadi imam keluarga, insyaAllah. Baik, kalau tak ada soalan, insyaAllah kalau soalan nanti along the way nanti boleh lain kongsikan, dan insyaAllah akan kita semua dapat manfaat daripada ini. Ya saya 17, 24. Ya. Okey. 3 hari itu ya. Okey, insyaAllah kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, kita tahu zikir itu adalah kunci ketenangan buat hati kita. Kerana tak kala kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusan kita, kita berzikir kepada Allah. Berzikir bermaksud kita mengingati. Zikir daripada perkataan zakara, kita mengingat. Jadi kita zikir maksud kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui kita lafazkan dengan lidah kita. Dan kemudian sebab tu zikir bukan sekadar lafaz. Sekarang kalau kita lihat orang pegang tasbih, dia tak tahu apa yang dibaca. Laju betul yang dia ni. Ya, pusingkan tasbihnya. Jadi sebab itu kalau kita nak berzikir pun, dia berzikir bukan sekadar lafaz, tetapi hati dan juga minda kita, akal kita hadir ya dalam memahami dan juga khusyuk dalam kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ya. Jadi sebab itu kalau saya belajar di Mesir, ya para ulama akan katakan, ya istahdir qalbak. Hadirkan hati kamu. Bila kita berzikir, kita hadirkan hati kita. Bukan sekadar kita hadirkan ataupun kita lafazkan dengan lidah kita, insya-Allah. Baik. Jadi pertama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa agar Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sama ada kita lakukan secara sengaja maupun tak sengaja, dosa kita lakukan sama ada terang maupun tersembunyi, sama ada kita lakukan ya di hadapan orang manusia ataupun secara bersendiri, insya-Allah. Ayat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul
القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Ayo sama-sama. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, alhamdulillah para ibu ayah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu lepas telah kita bincangkan berkenaan dengan surah apa? Surah Al-Kafirun. Masih ingat lagi surah Al-Kafirun? Masih? Dah hafal ke belum? Boleh kita baca sama-sama? Boleh ya? Rasakan hafalan boleh? Ya? Baik. Nak baca sama-sama ataupun nak ikut selepas saya baca? Nak sama-sama ya? Okey, baik, insya-Allah. Kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Ayah sekarang dah boleh jadi imam dah di masjid. Okay? Bacaan sangat baik. Okey, insyaAllah pada minggu ini akan kita bincangkan berkenaan dengan surah apa agak namanya? Surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar. Baik, insyaAllah boleh ikut selepas saya baca ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Saya pasti surah Al-Kawthar ini surah favorite ramai. Betul tak? Kenapa favorite? Sebab pendek. Ya, dalam solat pun nak baca pun senang. Saya pun favorite juga. Ya. Lagi kalau tengah rushing ya. Kita baca surah Al-Kawthar, alhamdulillah 3 ayat sahaja. Surah Al-Kawthar ni surah agak-agak surah paling pendek ke bukan? Ada tak surah yang 2 ayat? Tak ada ya? Jadi surah Al-Kawthar memang surah yang terpendek dalam Al-Quran. Sebab tu ni surah favourite ramai. Kalau tak surah Al-Kawthar, ya surah apa lagi? Surah Al-Ikhlas. Ni favourite ni. Setiap kali solat, ya Al-Kawthar, Ikhlas, Kawthar, Ikhlas. Ikhlas tu popular. Kenapa popular? Mustafa? 4 ayat dan senang untuk mengingati. 4 ayat dan senang mengingati. Dia lagi cepat juga solatnya. Kalau solat semua nak cepat. Tapi itulah, kita cuba perbaikilah setiap hari insya-Allah. Baik, kita lihat dahulu maksud dari surah Al-Kawthar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kepadamu ini refer pada siapa? Kepada siapa yang Allah telah memberikan nikmat yang banyak? Kepada manusia bukan? Khususnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apabila Allah katakan Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak, bermaksud ya hasil ataupun nikmat tersebut adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita lah. Jadi Allah telah berikan Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak
yang terlalu banyak sehingga kan tidak pernah Allah memberikan sesiapa pun, hatta walaupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad SAW ini, kita semua adalah yang paling banyak juga Allah berikan nikmat berbanding pada umat-umat terdahulu. Sebab tu kata Allah, sesungguhnya Allah tak katakan kami telah memberikan kepadanya. Allah katakan sesungguhnya, Allah kasi emphasis, ya inna. Sebenarnya kalau a'toina kalau kautsar, sebenarnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, itu telah cukup. Tapi Allah emphasize dengan letakkan inna, sesungguhnya kami telah memberikan. Okay? Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita korban apa ni? Agak-agak berkorban ni, berkorban dari segi apa? Kita solat, kemudian kita korban. Itu setiap tahun kita buat. Setiap tahun sekali kita buat. Apa tu? Puasa, okey. Selain dari puasa, kita solat, kemudian kita buat korban. Hari Raya, okay? Jadi setengah ulama dalam tafsirkan bahawa ayat yang kedua ini adalah sebagai syiar ataupun lambang dan juga sebagai dalil bahawa kita disarankan untuk berkorban selepas kita solat hari raya. Hari raya apa? Hari raya haji, hari raya Idul Adha. Okay? Kemudian ayat ketiga kita lihat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, apa maksudnya? Bukan saja terputus, malah kalau abtar kita nak katakan boleh maksud orang mereka itu orang yang dibenci. Jadi sebenarnya orang-orang benci kamu, orang-orang yang benci siapa? Balik kepada tadi ayat pertama, memberikan kepadamu, refer pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi SAW, dialah orang yang terputus, dialah orang dibenci, dialah orang yang tidak akan mendapat apa-apa nikmat. Ya. Kalau itu maksud pada siapa orang tu? Orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi SAW. Ya. Jadi kita lihat secara detail ya tafsir dan juga sebab penurunan surah Al-Kautsar ini. Surah Al-Kautsar surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Di surah ini surah yang paling pendek dalam Al-Quran, 3 ayat sahaja. Okay. Kalau nak kata tentang ayat yang paling pendek, agak-agak apa? Dalam surah Ar-Rahman, apa agak-agak? Mula dari huruf Mim. Dalam surah Ar-Rahman, okay, ayat yang paling pendek. Okay, ada katakan Alif Lam Mim. Agak betul tak? Kalau gitu kita ada Alif Lam Mim, kita ada Alif Lam Ra, kita ada Qaf. Qaf lagi pendek. Tetapi kalau kita kata tentang ayat paling pendek, bermaksud yang maknanya sempurna. Kerana kalau kita lihat pada tafsir Al-Quran, kalau kita nak lihat apa maksud Alif Lam Mim, ada tulis tak? Apa tafsir tulis kalau perkataan Alif Lam Mim? Hanya Allah sahaja yang tahu. Ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata tentang ayat paling pendek yang maknanya sempurna, dalam surah Ar-Rahman ada menyebut ya mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan itu ayat yang paling pendek. Ya. Jadi surah Al-Kautsar ini mengandungi 3 ayat tergolong dalam surah Makkiyah. Siapa ingat maksud surah Makkiyah? Minggu lepas telah saya kongsikan. Surah Makkiyah diturunkan di Mekah. Okey. Macam mana kita nak kenal pasti surah ini Makkiyah ke Madaniyah? Surah Makkiyah surahnya pendek. Apa lagi surah Makkiyah? Ciri-cirinya, dia diturunkan sebelum atau sesudah hijrah? Sebelum. Ya, sebelum hijrah. Kenapa sebelum hijrah surahnya semua pendek-pendek? Sebab Nabi SAW dakwah kepada orang-orang kafir. Ya. Poin yang utama adalah untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat-ayat hukum, ayat tentang solat, tentang puasa, tentang haji, semuanya adalah selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kerana di Madinah semuanya telah, kebanyakan semua telah masuk Islam. Jadi sebab itu turunnya hukum-hukum. Jadi sebab itu konteksnya penting. Ya. Surah Al-Kautsar ini diturunkan di Mekah, bermaksud ditujukan untuk orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Okey.
Kita lihat kenapa surah ini diturunkan. Perkataan Al-Kautsar bermaksud kelimpahan atau banyak, maksudnya kelimpahan yang sangat banyak. Jadi kata Allah Taala, inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat kurniaan yang sangat banyak, yang terlalu banyak. Okey. Jadi walaupun surah ini 3 ayat singkat, kita semua favorite surah ni, tapi adakah kita favorite dengan maksudnya? Ya. Surah ini walaupun singkat tetapi maknanya sangat-sangat mendalam, yang sangat memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kautsar ini apa sebenarnya? Ya, Kautsar ini dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu sungai dalam syurga. 2 tebingnya daripada emas, laluan airnya daripada permata yakut. Ini bukan yakut, yakut vitagen bukan. Permata yakut ni apa? Siapa sini hajah-hajah ada batu permata? Ada tak? Yakut ini dalam bahasa Arab ataupun istilah yakut ini adalah red ruby. Tahu red ruby? Siapa ada red ruby boleh tunjukkan? Ini adalah antara permata yang mahal ya. Jadi laluan air, tempat dasar laluan air itu adalah daripada permata yakut, red ruby. Kemudian tanahnya lebih wangi daripada kasturi dan airnya lebih manis daripada madu. Jadi ini adalah telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang diberikan khusus kepada Nabi SAW. Jadi kalau nak kata tentang Al-Kautsar ini, para ulama ada perbezaan pendapat tentang Kautsar ini bagaimana. Ya, ada lebih kurang 26 pendapat berkenaan dengan perkataan Al-Kautsar. Kita tahu Nabi SAW, ya, Allah Taala berikan Al-Kautsar, kelimpahan yang banyak termasuk dengan sungai dalam syurga. Tapi Nabi SAW juga diberikan telaga Al-Haud. Pernah dengar telaga Haud? Di mana tak kala siapa minum di dalamnya, maka akan terus tidak akan haus, tidak akan dahaga dalam syurga. Ya. Jadi apa beza sungai Al-Kautsar dan telaga Al-Haud? Apa bezanya? Bezanya di sini, dalam antara beberapa hadis Nabi SAW menyebut bahawa Al-Kautsar adalah sumber air dalam syurga. Kemudian mengalir ke dalam telaga Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah bezanya antara Al-Kautsar dan telaga Al-Haud. Okey. Sebab itu kita sebelum masuk syurga, insya-Allah semoga kita semua dapat masuk syurga bersama. Kata amin. Amin. Sebelum kita masuk syurga, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk meminum daripada telaga Al-Haud. Dia di mana tak kali kita minum, tak akan rasa dahaga, tak akan rasa haus sampai di dia. Itu adalah antara kenikmatan ahli syurga. Kemudian kita lihat surah ini menggambarkan kelimpahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Serta matlamat surah ini adalah penghiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mereka yang memusuhi dan meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lihat orang-orang yang macam mana yang peluk Islam dahulu di Mekah? Adakah mereka orang-orang pemimpin Mekah ataupun orang-orang kaya raya ataupun hamba sahaya? Siapa yang paling pertama ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari golongan hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya? Kenapa orang-orang pemimpin Mekah ketika itu menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mesej utama Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa manusianya semuanya sama. Tidak ada perbezaan antara kasta, tidak ada perbezaan antara manusia kecuali tahap ketakwaan dan keimanan kita. Sebab itu orang-orang yang terdahulu pemimpin Mekah, mereka paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk mereka ini bukan sama dengan hamba. Takkanlah aku ni sama dengan hamba. Hamba ni aku yang miliki. Kenapa aku pula sama dengan hamba? Jadi sebab itu mereka sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa tergugat. Kenapa hamba sama dengan aku? Jadi sebab itu surah ini memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lihat? Dalam salah satu riwayat mengisahkan bahawa seorang pendeta Quraisy yang bernama As bin Wa'il pernah berkata, Muhammad tidak memiliki keturunan dan akan terputus nasabnya setelahnya. As bin Wa'il katakan, oleh kerana Nabi SAW tidak ada anak lelaki, sebab itu akan terputusnya nasab, akan terputusnya keturunan Nabi. Sebab itu mereka rasa gembira. Mereka ingin buat Nabi SAW sesedih. Kenapa Nabi SAW tidak ada anak lelaki agak-agak?
Nabi SAW pernah tak ada anak lelaki? Ada. Namanya siapa? Ibrahim. Namanya Ibrahim. Okay. Tapi Ibrahim ini meninggalnya ketika masih kecil. Okay. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan Nabi SAW kesempatan untuk ada anak lelaki? Agak kenapa? Sebab hikmahnya adalah, orang kata kalau keturunan ini berdasarkan anak lelaki, ya, keturunan yang membawa nama keluarga, yang menjadi penghulu selepas kita meninggal dunia dan sebagainya, ya. Sebab takutnya kalau setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka orang akan terlalu mengagungkan anak Nabi SAW. Ya. Kita lihat saja, bukan saja anak Nabi, sahabat Nabi SAW ada juga diagungkan sangat. Beberapa lah, ya, golongan yang kita nak sebut namanya, tapi mereka terlalu mengagungkan siapa? Sepupu Nabi SAW. Sampaikan ada yang katakan bahawa malaikat Jibril apabila nak turunkan wahyu terus salah hantar pada Nabi, patutnya hantar pada Sayyidina Ali. Sampai gitu sekali ekstrim, ya, orang taksub kepada Sayyidina Ali. Sebab itu bahaya. Jadi sebab itu adalah antara yang hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan anak lelaki pada baginda Rasulullah SAW ataupun tidak sempat membesar. Okay. Kemudian mendengar hal ini, orang-orang Quraisy merasa senang dan merayakan kegembiraan. Mereka happy, dia kata maksudnya nanti Islam ni akan terkubur lah apabila Nabi SAW meninggal dunia, sebab tak ada penerusnya. Sebagai jawapan, ya, bagi tumahan orang kafir tersebut, Allah turunkan surah Al-Kautsar untuk berikan kabar gembira kepada Nabi SAW bahawa Allah memberikan kelimpahan dan keturunan yang banyak. Walaupun Nabi tidak ada lelaki, agak-agak masih ada tak keturunan Nabi sehingga sekarang? Ada tak orang zaman sekarang tahun 2024 keturunan Nabi? Siapa kata tak ada? Angkat tangan, jangan malu lah. Siapa kata ada? Siapa kata alamak takut lah nak angkat tangan? Takut nak jawab. 50-50, ya? Sama 50-50. Ada kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Okey. Jawapannya secara mutlak, secara pasti ada. Ada keturunan Nabi SAW sehingga sekarang daripada perkahwinan Fatimah Zahra dan juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, keturunannya sampai sekarang masih ada. Ya, sampailah keturunan Hasan tak Husain, tak silap saya. Ya. Jadi keturunan Nabi sekarang ada, tapi siapa? Kamu siapa? Siapa? Agak-agak kita tak tahu, Allah Alam. Tapi antara yang paling boleh kita yakin adalah kerajaan negara Jordan. Negara Jordan, okay? Raja Jordan merupakan keturunan Nabi SAW. Raja negara Jordan Abdullah III, Abdullah ketiga. Sebab itu nama kerajaan Jordan Mamlakatul Urduniyah Al-Hashimiyah. Kerajaan Jordan Al-Hashimiyah. Hashimiyah ini adalah nama keturunan Nabi SAW. Ya? Nabi Muhammad adalah Bani Hashim. Jadi kerajaan Jordan adalah juga daripada Bani Hashim. Sebab itu telah disabit, telah disahkan bahawa Raja Jordan Abdullah itu merupakan keturunan Nabi SAW. Ada tak lagi keturunan Nabi? Ada. Yang ramai ada di Yaman. Okay? Ada yang nama Said, dia Said Al-Kafla apa lagi? Al-Lama Al-Kaf, ada berapa Al-Alah, Al-Junaid. Okay? Ini semua adalah nasab keturunan Nabi SAW. Okay. Poinnya di sini adalah, walaupun mungkin kita kenal pasti seorang itu sebagai keturunan Nabi SAW, akhirnya yang membuatkan orang itu lebih mulia dari sisi Allah SWT adalah berdasarkan ketakwaannya, berdasarkan keimanannya. Okay. Sebab sekarang ni makin ramai yang klaim sebagai keturunan Nabi. Lihatlah di negara jiran, tak sebut nama, negara jiran ada yang agungkan seorang yang dikatakan sebagai keturunan Nabi. Betul atau tak betul, wallahu a'lam. Tapi akhirnya kita lihat apa yang dia cuba lakukan. Kerajaan sembilan dan sebagainya. Okey. Macam-macam lah yang terpesong. Jadi sebab itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu taksubkan itu keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab mukanya handsome, yang mukanya putih, janggutnya kemas, serbannya cantik, ya, itu sebenarnya berlambak dekat negeri Arab. Saya pernah pergi ke Jordan, ke dekat Dubai, dekat Mesir, berlambak orang macam itu. Dekat Syria, ya, mukanya putih, orang kan, oh ni muka putih, janggut cantik, serban cantik, oh ni mesti keturunan Nabi. Ya. Ini adalah misconception, ya, salah faham.
yang kita terus ataupun senang untuk kita mentaksubkan seseorang. Okey, bahaya. Okey, apapun kita lihat pada ilmunya, lihat kepada adabnya, kepada amalannya. Itu lebih penting. Okey. Jadi sebab itu surah ini menegaskan bahawa kekayaan dan keturunan Nabi SAW tidak akan terputus dan tetap akan melimpah. Ini adalah hasil daripada surah Al-Kautsar ini. Baik, ada soalan? Faham tak faham? Faham ya? 3 ayat sahaja, tapi maksudnya mendalam. Ya, Rasulullah SAW sangat gembira tak kala diturunkan surah Al-Kautsar ini. Okay. Jadi insyaAllah selepas ini kalau kita baca surah Al-Kautsar, bukan sekadar sebab ayatnya 3 sahaja, bukan sebab surahnya pendek, tapi sebab maksudnya yang mendalam, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Baik. Okey. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita sambung masuk. Boleh? Pelajaran kita? Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Tentang minggu lepas, nak recap dulu tak? Ada yang tak datang tak minggu lepas? Ya, ada juga yang tak datang minggu lepas ya. Okey, kita recap dulu lah. Sebab tajuk minggu lepas pun agak penting. Ada juga saya sebutkan tentang bab jihad. Betul? Jihad ya? Jadi siapa boleh kongsikan maksud jihad yang sebenar? Maksud jihad itu apa? Apakah maksud jihad? Melawan hawa nafsu lagi? Okey, jihad dari segi lisan, dari segi lidah kita, dengan kita memberikan nasihat, kita memberikan kata-kata yang baik. Kemudian apa lagi jihad? Yang takut, salah pun tak apa, kita belajar. Tulis. Macam mana tu dengan tulis? Hantar surat untuk membuat kebaikan. Yes, okey. Jihad dengan ilmu bermaksud jihad dengan penulisan. Yes, kita tulis, menulis apa? Memberi syarat, memberikan semangat untuk orang dalam keagamaan dan sebagainya. Apa lagi? Jangan putus asa. Okey. Okey. Jadi apapun, maksud jihad adalah kita bersusah payah dalam kita cuba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa sahaja bentuk jihad yang mendekatkan diri kita kepada Allah? Masalahnya sekarang jihad ini menjadi satu perkataan yang sangat ditakuti. Sangat ditakuti. Sebab apa? Orang akan seringkali mengaitkan jihad dengan teroris. Betul tak? Bila orang dengar apa? Jihadis, orang dah takut dah. Lagi orang barat. Dan cakap orang barat, orang kita pun dengan jihadis saja, jihadis, orang dah takut. Sebab apa? Mereka salah tanggap, mereka salah faham dan kurang berpengetahuan. Jadi jihad ini adalah satu amalan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha payah, kita berusaha berikhtiar ya dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kerja, itu pun bentuk jihad. Kerana dengan duit yang kita raih dan dengan gaji kita, itu adalah nafkah buat keluarga. Itu jihad. Ibu-ibu yang di rumah, yang setiap hari bertugas lumus, masak, pergi pasar, cuci baju, sidai baju, lipat baju, itu pun adalah bentuk jihad. Jadi sebab itu ibu-ibu, kalau rasa penat, insya-Allah tu minta suami tolong. Tapi kalau mungkin rasa macam nak give up, insya-Allah berikan apa? Itu adalah semangatlah bahawa ini adalah jihad aku. Ini adalah jihad aku. Tak perlu pergi perang. Tak perlu pergi nak cuba perang, nak membela Palestin dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Tetapi jihad kita adalah kita menguruskan anak-anak, menguruskan keluarga, menguruskan suami yang suaminya mencari nafkah dan sebagainya. Anak-anak berjihad dengan pergi sekolah, pergi belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi itu adalah sikit sebanyak yang boleh kita cuba untuk kita mendalami dan agar kita sentiasa dapat kita meneruskanlah jihad yang besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, akan kita masuk bacaan kitab surat berapa? 142. Halaman ataupun chapter yang ke-25. Memaafkan penduduk Makkah yang berlaku kejam ingin membunuh Nabi. Kali ini kita perhatikan pula sifat mulia Rasulullah SAW
kepada sebuah penduduk yang hampir keseluruhannya tidak pernah berhenti memenangi baginda dan ingin membunuh Nabi. Mereka telah mengusir para sahabat Nabi, ada yang dibunuh dengan kejam seperti ibu bapa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ada pula disiksa dengan kejam seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan lain-lain. Malahan kaum musyrikin Mekah telah mengejar para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Lihat saja bagaimana tentera musyrikin Mekah telah melakukan kepada umat Islam pada peperangan Uhud. 70 orang sahabat yang terbunuh telah diperlakukan tubuh mereka dengan kejam, termasuk pakcik Nabi iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kekejaman musyrikin Mekah ini benar-benar bertentangan dengan adat dan nilai akhlak penduduk kaum Arab sendiri. Begitu juga dengan peperangan Azab, di mana kaum musyrikin Mekah telah bersekongkol dengan golongan yang lain sehingga mencecah bilangan mereka sebanyak 10,000 orang. Mereka cuba mengepung dan meranapkan umat Islam, tapi akhirnya mereka gagal dengan kuasa Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Hamdan. Kita lihat ia bab memaafkan penduduk Mekah yang berlaku kejam ingin membunuh Nabi SAW. Bayangkan para jemaah sekalian, tak kala para sahabat ataupun orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka bukan sahaja menyiksa Nabi, bukan sahaja melempar batu, bukan sahaja menghina, mencerca, bukan sahaja ingin membunuh, tetapi sesiapa yang ikut Nabi SAW juga akan disiksa dan dibunuh. Antara mereka yang disiksa disebut di sini ialah Ammar bin Yasir. Siapa kenal Ammar bin Yasir? Saya rasa penting untuk kita memahami dan mengenali siapakah nama-nama ini, kerana insya-Allah dengan ini beri kita semangat. Kerana mereka ini saking nak tahankan takwa mereka, saking nak tahan keislaman mereka, sehingga kan mereka dibunuh oleh orang-orang yang kejam. Kita lihat Ammar bin Yasir ini merupakan antara orang yang terawal masuk Islam. Antara orang yang terawal masuk Islam. Bagaimana kita tahu? Ketika Ammar Yasir masuk Islam, usianya baru mencecah 30 tahun. Antara yang terawal dan juga antara yang termuda. Jadi Ammar bin Yasir ini, beliau kalau ikut martabatnya pada ketika itu merupakan seorang hamba yang di bawah jagaan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah yang memiliki Ammar bin Yasir serta dengan keluarganya. Baik, Ammar bin Yasir pada ketika dia masuk Islam, berapa ramai agak-agak yang dah masuk Islam sebelumnya? Dalam sebuah hadis telah menyebut bahawa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsah a'bud wa imra'atani wa Abu Bakar. Aku melihat Rasul SAW, kata Ammar Yasir, di awal Islam, dan tidak ada bersamanya kecuali 5 orang hamba lelaki, 2 orang wanita dan Abu Bakar. 5 hamba lelaki, 2 wanita dan juga Abu Bakar. Jadi di sini kita boleh fahami bahawa Ammar bin Yasir merupakan orang yang ke-9 untuk masuk Islam. Orang ke-9. Dia sangat-sangat awal. Baik. Kemudian kalau terlihat kelebihan dan kedudukan mulia Ammar bin Yasir ini, bahawa beliau ini disiksa dengan sangat teruk, sehingga kan seluruh masyarakat Arab pada ketika itu tahu yang Ammar Yasir ini disiksa teruk. Cara siksa orang-orang Quraisy ini untuk hamba-hamba, cara mereka menyiksa adalah yang paling common, mereka akan baringkan mereka di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, sampaikan kulit-kulitnya semua tercabut. Dah dibaringkan atas padang pasir, kemudian diletakkan pula batu besar di atasnya, dihempapkan. Dah dengan itu pula disebat-sebat pula. Jadi tak kala Ammar bin Yasir ini disiksa, bukan sahaja dia, ahli keluarga pun semua disiksa. Ahli keluarga, ibunya Sumayyah merupakan orang pertama yang mati syahid dalam Islam, ibunya Ammar Yasir. Jadi cara torture, cara penyiksaan yang kepada orang-orang Islam terdahulu adalah bukan sahaja secara fizikal, tetapi secara psikologi dan secara mental. Kenapa?
Mungkin Amalia ni orang yang kuat, memang tidak dinafikan. Dia disiksa ke, diletak batu ke, disebat ke, dia tetap akan berpendirian teguh untuk membela agama Islam. Tetapi untuk lagi menyiksa Ammar Yasir, ia disiksakan pula keluarganya. Ibunya Sumayyah, ia dilimparkan ke dalam minyak yang panas. Okay? Sebab apa? Sebagai psikologi punya torture untuk Ammar Yasir. Tapi itu pun tidak menggugat keimanan Ammar bin Yasir. Bayangkan sampai gini sekali tahapnya mereka disiksa. Kita ni diuji ataupun tidak, kita kalau nak kata diuji, tak adalah sampai tahap Ammar Yasir, betul? Ya. Itu pun orang dah mula untuk apa? Persoalkan takdir Allah. Ya. Sebab tu cerita ini memberi kita semangat bahawa kalau mungkin kita rasa kita ini ujian berat, ya orang-orang terdahulu kita bayangkan bagaimana. Ya. Kalau nak katakanlah ala mereka ni dekat dengan Nabi, ya mereka ni dekat dengan Nabi. Okey. Cuba kita lihat ada yang katakan kalau aku nampak Nabi pun mesti aku akan ikut. Confirm tak confirm? Kita lihat kalau konteks terdahulu. Orang-orang yang ikut Nabi semuanya disiksa. Dikatakan apa, boleh katakan sebagai unpopular punya choice. Kalau siapa yang ikut Islam. Sebab apa? Bayangkan kalau kita jadi orang kaya dulu. Dan kemudian kita memiliki hamba yang kita selalu hina, kita selalu seksa. Kemudian Nabi kata semua manusia sama. Jadi sebab itu, kalaulah mungkin kita ini di tempat orang-orang Quraisy terdahulu, barangkali kita pun tidak beriman kepada Nabi SAW. Sebab itu, walaupun orang yang kita rasa apa, orang-orang itu orang yang orang kata beruntung lah sebab nampak Nabi, kita pun tidak pasti sama ada boleh ikut Nabi SAW ataupun tidak pada ketika itu. Sebab itu Ammar bin Yasir ini, mereka disiksa sampai satu keluarga dibunuh. Ibunya orang pertama di mati syahid dalam Islam. Kalau pernah dengar tak lagu Hijaz ke? Lagu Hijaz tak silap. Lagu Sumayyah. Pernah dengar? Pernah dengar lagu Sumayyah? Dia nak saya nyanyi juga. Nyanyi juga Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun telah memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Nah, marah-marah. Ini bukan show Ini sekadar untuk memberikan perkongsian. Yang lagu Sumayyah itu adalah berdasarkan keluarga Ammar Yasir. Sumayyah itu ibu kepada Ammar Yasir. Sebab tu sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja ujian, yang saya pasti tidak akan sama dengan ujian Ammar Yasir. Hasilnya kita sabar. Kita sabar dan kemudian kalaulah mungkin Allah tidak permudahkan hidup kita sekarang, pastinya Allah akan berikan kita ganjaran syurga. Itu adalah kepastian, itu adalah satu perkara yang pasti. Kalau kita sabar dan kita rida kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima. Sebab itu topik kita berbincang tentang memaafkan. Bayangkan Nabi SAW, setelah apa yang beliau menghadapinya, kemudian sahabat-sahabat yang ikutnya pun menghadapi perkara yang sama, malah lagi teruk dibunuh. Nabi SAW tetap memaafkan penduduk Mekah. Bayangkan sifat pemaafnya Nabi SAW. Kita kadang kalau gaduh adik-beradik pun, kalaulah mungkin kalau dia tak minta maaf, aku tak nak maafkan. Aku tak nak maafkan dulu. Aku nak dia minta maaf dulu. Sampailah bertahun-tahun lamanya. Sampai ada yang tak sempat minta maaf pun. Jadi sampai bila? Apa yang kita nak raih sebenarnya daripada masalah? Apa yang kita dapat manfaat daripadanya? Tak ada, dua-dua rugi. Kerana apa? Kita takut kita menjadi golongan yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man qati'ur rahmi. Tidak akan masuk syurga, tidak akan cium pun bau syurga sesiapa yang memutuskan tali silaturahim. Apatah lagi dengan darah daging kita. Jadi ini semua adalah supaya kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita. Bukan senang, saya pasti bukan senang. Ada mungkin kita ini difitnah ke, kita ini dituduh macam-macam lah. Walaupun darah daging kita sendiri, pasti kita akan terasa. Tapi sebab itu kita cuba untuk memaafkan. Orang kata forgive and forget. Agak senang tak nak forget?
Mustahil. Kalau orang kata alah maafkan dan lupakanlah, mustahil. Mustahil kita nak lupa. Pasti akan kita ingat sampai bila-bila. Tapi yang boleh kita lakukan adalah kita maafkan. Kita maafkan dan kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk menerima apa yang telah berlaku. Itu saya boleh kita lakukan. Sebab kita hidup ni sementara saja. Kita tak tahu akhir hayat kita bila. Dia takut-takut kita tengah musuh dengan orang, dia besok ni kita meninggal. Habis. Kita dah belum sempat minta maaf, belum sempat sambungkan silaturahim, kemudian Allah dah tarik nyawa kita. Itu sangat-sangat kita takuti. Sebab itu antara cara kebahagiaan yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nak bahagia, nak tenang dalam hidup, sebelum tidur maafkan semua orang. Maafkan semua orang, tak kisahlah siapa. Sama ada yang dah fitnah kita, yang dah cemburu kita, teruk pun kita maafkan. Sebab akhirnya dapat memberikan ketenangan dalam hati kita, dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, okay, baik. Jadi itu adalah berkenaan dengan amal berniaga. Kemudian berkenaan dengan sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah, juga sahabat teruk disiksa. Ya, beliau lagi Bilal ini merupakan seorang hamba yang berkulit hitam. Ya, nama tuannya, siapa kenal nama tuannya? Nama tuan kepada Bilal bin Rabah bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Beliau ialah pemilik kepada hamba. Okay. Jadi tak kala Bilal bin Rabah ini masuk Islam, diketahui oleh pemiliknya, okay, kemudian beliau juga disiksa, diseret di padang pasir, diletakkan batu, okay, dan sebagainya. Okay. Itulah penyiksaan. Tapi alhamdulillah Bilal ini dapat survive lah. Amal Yasir pun dapat survive juga. Mereka juga mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Badar, yang peperangan pertama dengan Islam. Okay. Sebab itu Bilal ini siapa ya? Apa yang prominent tentang Bilal bin Rabah ini? Apa yang sangat special tentang Bilal bin Rabah? Beliau ini digelar sebagai siapa? Muazzin. Muazzin Rasulullah SAW. Dia tukang azan. Tukang azan yang dilantik oleh baginda Rasul SAW. Sebab itu sampai sekarang seorang muazzin digelar sebagai Pak Bilal. Kita ada berapa Bilal di sini? Ya, ada Bilal Sahar, Fatris dan juga Faris. Okay. Jadi namanya Bilal yang tukang azan, tukang iqamah, datangnya daripada Bilal bin Rabah. Kerana beliau ini merupakan muadzin yang dilantik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian siapa lagi nama di sini? Kita lihat ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah ini merupakan pakcik Nabi SAW dari Tergasik. Okay. Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi SAW, yang di mana Sayyidina Hamzah ini dibunuh dengan kejam juga dalam peperangan Uhud. Okay. Ini antara yang sangat disayangi oleh Nabi Rasulullah SAW, sangat-sangat disayangi. Okay. Kemudian dalam peperangan Badar, perang pertama, Sayyidina Hamzah telah membunuh seseorang. Okay, seorang yang merupakan pakcik kepada hamba seorang bernama Wahsy. Okay. Saya lupa siapa namanya, tapi yang membunuh Hamzah dalam peperangan Uhud ialah Wahsy. Okay. Wahsy ini membunuh Hamzah. Baik. Kenapa Wahsy ini target pada Sayyidina Hamzah? Kerana tuan punya Wahsy ini menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Sebab dalam peperangan Badar, Sayyidina Hamzah telah membunuh saudara mara dia lah, yang saya tak ingat namanya. Tapi akhirnya bagaimana Sayyidina Hamzah dibunuh? Dalam ada beberapa riwayat. Ada yang kata beliau ditombak. Yang pasti beliau ditombak oleh Wahsy, dicampak apa tu? Tombak apa itu? Spear. Dicampak spear, sampaikan tertusuk tombak di bawah pusat. Di bawah pusat Sayyidina Hamzah tertusuk tombak sampai terkeluar ke punggungnya. Okay. Jadi itu bagaimana kejamnya dibunuh Sayyidina Hamzah. Dan kemudian dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, bukan saja dibunuh, tetapi dicincang-cincang. Sakingnya mereka marah. Sebab orang Islam dalam peperangan Badar hanya 300 berapa saja, 300 lebih. Okay? Kemudian berbanding dengan orang-orang musyrikin lebih kurang hampir 1000. Okay? Oleh kerana itu, umat Islam menang, mereka sangat marah. Okay, bayangkan ego mereka ketika itu. Aku ni army yang kuat ni, orang musyrik ni. Mereka ni army yang sangat kuat, yang ramai. Tapi mereka kalah juga dengan tentera Islam.
Sebab itu mereka sangat marah dalam perang Uhud, lebih kepada untuk membalas dendam. Okay? Jadi sesiapa hampir lebih kurang 70 sahabat Nabi SAW terbunuh. Dah mereka bunuh, mereka cincang-cincang. Ya, ada riwayat kata mereka potong telinganya, semualah sahabat-sahabat Nabi dipotong telinga, dipotong hidungnya, ya, dipotong-potong cincang, dan kemudian dijadikan gelang. Telinga-telinga dikumpulkan dengan para sahabat, okay, dijadikan rantai ke gelang lah, istilah saya. Okay? Jadi itu sampai itu sekali dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Jadi yang membunuhnya Sayyidina Hamzah ni, Wahsy, akhirnya beliau masuk Islam. Dia dengan tuannya sekali masuk Islam pada Fathul Mekah, pada Mekah, ketika kota Mekah itu dibuka. Okay? Jadi adalah sikit sebanyak sejarah yang boleh kita belajar yang berkenaan dengan nama-nama sahabat Nabi SAW. Juga kita lihat perenggan yang terakhir menyebutkan tentang peperangan Ahzab. Okay. Peperangan Ahzab ini agak-agak also known as peperangan apa? Siapa pernah dengar? Bukan Badar. Peperangan Ahzab juga dikenali sebagai peperangan yang menggali parit. Peperangan apa tu namanya? Perang Khandaq. Okay. Perang Khandaq juga dinamakan sebagai perang Ahzab. Perang Ahzab ini merupakan satu perang yang sangat menarik sebenarnya. Ya, bagaimana umat Islam boleh menang? Pertama sekali, oleh kerana umat Islam ketika di Madinah sudah kuat, ya, dengan segala perisainya, dengan segala weaponnya, ya, pastinya kalau tengok orang Islam mesti menang dia. Orang-orang musyrikin, mereka makin sikit golongannya sebab ramai dah masuk Islam. Kemudian makin lemah. Orang-orang kira mereka dah putus harapan lah. Okay? Dan kemudian apabila mereka ingin berperang dengan umat Islam, okay, mereka melakukan dengan cara yang licik. Bagaimana caranya? Adalah mereka menghasut golongan-golongan yang di sekeliling Madinah dan di dalam Madinah. Jadi mereka menghasut orang-orang Yahudi yang telah berdamai dengan Rasulullah SAW, Bani Quraidah. Mereka ini berdamai dengan Nabi, okay? Tetapi orang musyrikin hasut mereka supaya join dia punya army, supaya dapat hapuskan orang Islam daripada keliling dan dari dalam. Ini orang kata musuh dalam selimut lah. Okay, musuh dalam selimut. Tapi akhirnya, ya, setelah dikorek parit tersebut dan sebagainya, umat Islam tetap menang dalam peperangan Al-Ahzab ini tanpa banyak pengorbanan ataupun tanpa banyak yang terkorban. Jadi itulah antara strategi dalam peperangan Nabi SAW. Okey. Agak-agak ngantuk tak dengar? Ya. Sebab ni sirah ni dia cerita-cerita lah. Okay. Dan ciri-ceritanya pun adalah supaya kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Okay. Sebelum itu kita lihat di perenggan yang pertama tadi, para sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Okay. Jadi apabila umat Islam di Mekah ketika itu, mereka susah untuk survive di sana. Jadi Nabi SAW anjurkan beberapa orang sahabat supaya berhijrah ke Habsyah. Habsyah ini merupakan negara Kristian yang rajanya bernama Najasyi. Okay. Negara Habsyah juga sekarang di mana? Negara Habsyah sekarang kalau ikut map sekarang dunia ni, di mana agak-agak Habsyah? Di mana? Afrika. Apa nama negerinya? Ethiopia, betul. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, ku ikut kamu. Bagaimana? Okay. Ethiopia. Okay. Itu adalah negara Habasyah. Jadi sampaikan mereka dakwah kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi. Sampaikan Raja Najasyi itu masih peluk agama Islam. Okay. Jadi sebab itu orang-orang Habasyah ini mereka berkulit, mereka Afrikan lah. Walaupun mereka ini agama Kristian, mereka sangat dikenali sebagai orang-orang yang sangat baik hati. Sebab mereka betul-betul mengikut kepada ajaran Injil atau ajaran Bible yang sebenar yang diturunkan kepada Nabi Isa ke Musa? Nabi Daud, Nabi Isa. Okay? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Okay. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Kalau nak kata tentang zaman sekarang, agak-agak kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur itu masih boleh dipakai ke tak? Tak? Kenapa tak? Sebab telah banyak berubah. Okay.
Jadi turunnya Al-Quran sebagai untuk melengkapi apa saja kekurangan, malah banyak lagi penambahan yang banyak lah, yang baik. Okay? Jadi kalau orang katakan tentang Bible ni, ini aku beriman kepada Bible. Sebab apa? Sebabnya diturunkan kepada Nabi Isa. Okay? Itu adalah perkara tidak benar, dah tidak relevan lagi. Sebab masalahnya kalau kita lihat sejarah, okay? Nabi Isa AS, beliau wafat lebih kurang 3,000 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW. Okay? Jadi sepanjang beribu-ribu tahun itu, Bible itu sentiasa berubah. Kenapa berubah? Dia berubah mengikut church yang mereka ikut. Dia berubah kepada pastor ataupun father yang diikut. Dia berubah mengikut kerajaan Kristen yang mereka ikut, Rome ke, Persian ke dan sebagainya. Jadi semuanya berubah-ubah, tidak disimpan asalnya. Sebab itu kita dah tak boleh percaya ataupun tidak boleh rujuk pada kitab itu. Tapi wajib tak kita iman padanya? Wajib tak kita iman? Beriman kita tak wajib. Sebab itu dalam rukun iman, antaranya kita beriman kepada kitab. Bukan saja Al-Quran, kita beriman kepada Injil, Zabur dan juga Taurat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang Allah pilih. Okay? Tetapi beriman saja, bukan kita rujuk padanya. Ya, baik, faham kan? Okay, dah banyak sangat sejarah ni. Okay, teruskan. Sekarang perhatikan pula bagaimana reaksi Rasulullah apabila kota Mekah akhirnya dapat ditawan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pada lepas hijrah. Ada riwayat yang lain dinasihatkan itu. Ketika itu penduduk musyrikin Mekah berkumpul sesama mereka, masing-masing menjangkakan pertumpahan darah yang dahsyat akan berlaku hasil dari kekejaman mereka sendiri yang jahat pada Rasulullah selama bertahun-tahun. Golongan pembesar mereka yang dahulunya sombong dan besar diri kini berada dalam keadaan tunduk dan hina di hadapan Rasulullah SAW, menantikan hukuman yang bakal dikenakan ke atas mereka. Menurut jangkaan mereka, hukuman yang akan dikenakan tidak akan lari dari 3 perkara, iaitu sama ada mereka akan dibunuh, diusir atau ditawan menjadi hamba. Ketika baginda sampai ke Mekah dan berdiri di hadapan kaum musyrikin Quraisy, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, menurut pendapat kamu, apakah yang akan aku lakukan kepada kamu semua?" Mereka menjawab, "Baik-baik sahaja, saudara yang mulia dan anak kepada saudara kami yang mulia." Lalu baginda bersabda, "Pergilah kamu semua adalah orang-orang yang bebas." Begitu sahaja tindakan baginda tanpa sebarang kata-kata kejian dan celaan. Dengan mudah baginda membebaskan mereka. Adakah Nabi telah lupa akan kekejaman dan kejahatan mereka selama ini? Tidakkah Nabi sendiri telah menjadi sengsara dan merana akibat perbuatan mereka? Dalam riwayat yang lain pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menakluki Mekah, baginda bertawaf dan bersolat 2 rakaat. Kemudian baginda datang ke Kaabah dan berkata kepada penduduk Mekah, "Apa yang kamu semua akan katakan dan apa yang kamu semua akan jangkakan dari saya?" Penduduk Mekah menjawab, "Kami berkata, kamu adalah anak saudara dan anak pakcik yang penyantun, penyabar dan penyayang." Maka baginda berkata, "Aku akan katakan seperti Nabi Yusuf katakan sambil membaca Al-Quran surah Yusuf. Pada hari ini tidak ada cecaan terhadap kamu semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kamu semua dan Allah itu adalah Maha Penyayang dari sekalian yang penyayang." Beginilah sifat pemaaf Rasulullah SAW yang cukup luar biasa. Apa yang jelas ialah pendirian Nabi ini adalah satu pendirian yang amat mengejutkan seluruh umat manusia sepanjang sejarah peradaban dunia. Bahkan ia juga mengejutkan kita yang membaca sejarah baginda ini, sehingga dan akhlak Rasulullah SAW
Ini membuatkan para sahabat yang menyaksikannya juga ketika itu turun ke rasa hina. Baik, kita lihat ya, muka surat 143 perenggan yang terakhir, yang apabila Nabi SAW diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa boleh kembali ke Mekah. Jadi ketika itu Nabi SAW sudah berada di Madinah. Jadi Nabi SAW semakin rindu dengan Mekah. Ya, orang kata ya, tempat jatuh lagi dikenal hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Okay? Begitu juga Rasulullah SAW, walaupun sudah berhijrah ke Madinah, tetap sangat sayang kepada Mekah. Ya, sebab apabila Nabi berhijrah ke Madinah, ya, apabila Nabi sudah keluar daripada kota Mekah, dan kemudian Nabi pusing ke Mekah, Nabi pusing dan Nabi menangis. Nabi berdoa kepada Allah agar satu hari dapat kembali ke Mekah. Jadi Allah telah menjawab dan telah memberikan izin Nabi SAW kembali ke Mekah. Dasarkan ayat apa? Dasarkan surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Siapa hafal surah An-Nasr? Surah An-Nasr. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Okay. Surah An-Nasr ini, ya, di mana Allah Ta'ala, Nabi SAW sangat gembira kalau turunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Mekah. Okay? Adalah kemenangan besar buat Nabi SAW dapat kembali ke kota Mekah. Jadi sebab itu, apabila Nabi SAW kembali ke Mekah setelah berapa lama tahunnya menentang kaum Quraisy, menentang kaum macam-macam lah, ya, ramai sahabat dibunuh, Nabi diherdik, Nabi disiksa dan sebagainya, akhirnya Nabi dapat kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Jadi kita lihat sifat Nabi SAW. Tak kala Nabi sampai ke Mekah dan berdiri di hadapan kaum musyrikin, itu kaum musyrikin semua dah jadi takut dah, takut sebab mereka dah lemah. Ya, Nabi SAW tanya, ya, apa yang patut aku lakukan kepada kamu? Kemudian orang-orang Quraisy kata apa? Baik-baik sajalah, kamu ni saudara yang mulia, anak kepada saudara yang mulia. Sebab apa? Dah takut. Dah takut, kemudian angkatlah seangkat-angkatnya. Ya. Kemudian Nabi SAW bebaskan. Nabi padahal kalau ikutkan kita lah, kalau kita di tempat Nabi SAW, kita lihat orang yang dulu yang siksa kita, orang yang sangat benci kita, kemudian orang tu jadi lemah, kita jadi kuat. Kalaulah kita di tempat Nabi SAW, pasti kita dah bunuh dah semua. Ya? Sebab teruk kita dibuat dulu. Ya, bukan saja kita, ahli keluarga kita, sahabat kita, orang dekat dengan kita, semua ramai dah kita bunuh. Sekarang orang-orang yang bunuh tu semua depan mata Nabi. Antaranya siapa? Antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini merupakan antara ketua yang paling tinggi di Mekah ketika itu. Okay? Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka nescaya dia akan selamat. Sebab Abu Sufyan ini walaupun orang yang sangat benci Nabi, tapi Nabi tetap respect dia sebagai ketua kawasan di situ, balung kawasan lah. Nabi tetap respect kepadanya. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, nescaya akan selamat. Jadi yang lain-lainnya, orang-orang musyrikin, orang kafir, mereka yang mereka tengah takut tu, Nabi kata kamu semua bebaslah. Dah tak ditangkap, dah tak jadi hamba. Sebab mereka takut kalau mereka ditangkap, pasti mereka sama ada dibunuh, sama ada disiksa, atau dijadikan sebagai hamba. Itu adalah mentaliti orang Arab terdahulu. Okay? Jadi kemudian kita lihat dalam sebuah hadis juga menyebut bahawa Nabi SAW katakan sebagaimana Nabi Yusuf katakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-92. Okay? Nah, ni apa kisah pula ni Nabi Yusuf? Ya, ayat 92. Apa ayatnya? Allah SWT firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala la tuthriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kamu semua, dan Allah itu Maha Penyayang dari sekalian yang penyayang. Ya. Nabi Yusuf katakan itu. Kita tahu tak kisah Nabi Yusuf? Agak tahu tak? Apabila Nabi Yusuf beliau kecil,
beliau dilempar di dalam perigi buta. Sebab apa? Adik-beradik jealous. Adik-beradik, abang-abangnya semuanya jealous. Nabi Yusuf ni ada 12 beradik. Okey, dan Nabi Yusuf ni adalah anak yang terakhir. Okey, jadi abang-abang semua jealous sebab mereka lihat Nabi Yaqub ayahnya seperti macam favor lah kepada Nabi Yusuf lebih. Sebab itu apabila mereka pergi bermain, disebutkan dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni, siapa pernah baca surah Yusuf? Pernah baca? Surah Yusuf ni sangat menarik. Sebab dalam Al-Quran, surah Yusuf ni adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang satu cerita saja, iaitu tentang kisah Nabi Yusuf. Daripada permulaan surah sampailah habis tentang Nabi Yusuf sahaja. Daripada dia kecil sampailah dia besar, kemudian sampailah menjadi seorang menteri di Mesir, ya, sampailah beliau bertemu kembali dengan keluarga yang buangnya. Okay? Jadi seluruh kisah surah Yusuf itu berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi tak kala Nabi Yusuf ia dibuang ataupun dicampak dalam perigi buta. Kemudian adik-beradiknya pula, ya, apa mereka buat? Mereka ambil baju Nabi Yusuf dan kemudian diletakkan dengan darah. Kemudian mereka balik ke rumah. Mereka katakan kepada Nabi Yaqub, ayahnya, wahai ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya apabila kami bermain-main, fa'akalahu dzib, maka apabila tengah main-main tu, tengah lari kejar-kejar, kemudian Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Sebab itu bajunya berdarah. Jadi ayahnya percaya, okay? Tapi ayahnya tahu, ayahnya Nabi Yaqub, ayahnya juga seorang Nabi. Dia ayahnya tahu something wrong somewhere, okay? Sebab itu apabila Nabi Yusuf katakan kepada ayahnya bahawa inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Apabila Nabi Yusuf katakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi bahawa terdapat ahada asyara kawkaban, 11 bintang dan juga planet itu sujud kepadaku. Jadi Nabi Yaqub sudah tahu ini bermaksud Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf sebagai Nabi. Okay? Kalaulah adik-beradiknya tahu, lagilah jealous. Jadi ayahnya tidak bilang pada anak-anak yang lain sebab takut adik-beradiknya lagi jealous. Ini belum bilang pun adik-beradik dah jealous dah. Okay? Sebab itu kita lihat siblings rivalry ataupun permusuhan ataupun jealousy antara adik-beradik ni perkara yang sangat real lah. Ia berlaku. Sehingga kan boleh sampai bunuh-membunuh. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Yusuf. Okay? Jadi sebab itu sebagai ibu ayah, saya pun tak nak cakap banyak tentang parenting. Saya pun belum bernikah, belum ada anak. Tapi apa yang penting, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah supaya berlaku adil kepada semua anak-anak. Ya, alhamdulillah, saya pun telah dapat experience lah. Ya, sebab saya ni anak sulung 8 beradik. Ya, jadi semuanya telah diberikan dengan penuh keadilan dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, dapat belajar dari situlah. Jadi apa pun yang penting, jangan sampai adik-beradik ataupun anak-anak bermusuh antara satu sama lain. Ya, jangan sampai kita lihat sebagai favoritism, kita lebihkan satu daripada yang lain. Okay? Jadi selepas semua kisah tu, Nabi Yusuf daripada kecil sampai ke besar, sampai jadi menteri, akhirnya Nabi Yusuf dah besar lah. Kemudian adik-beradiknya dan juga ayahnya kembali datang ke Mesir. Adik-beradik datang ke Mesir. Apabila adik-beradik datang ke Mesir, adik-beradiknya tak kenal itu Nabi Yusuf. Sebab masa tu Nabi Yusuf masih kecil lah. Ya, mereka tak cam itu Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf dah jadi seorang menteri di Mesir. Mereka sangkakan Nabi Yusuf tu sudah meninggal lah. Ya. Dan kemudian apabila telah berkenal semula dan sebagainya, Nabi Yusuf katakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu semua, dan Allah itu Maha Penyayang dan sekalian yang penyayang. Itu sahaja. Bayangkan kalau kita dibuat sebegitu, bagaimana Nabi Yusuf dibuat. Okay. Abang-abang kita semua lempar kita dalam perigi, nak kita mati. Okay. Dan kemudian kita agak-agak senang tak nak maafkan bila jumpa semula. Kau dah biarkan aku dalam perigi buta, kau nak bunuh aku, kemudian apa, kau nak aku maafkan kau? Memang tak lah. Nah, dia ada maaf bagimu. Yang sudah tu tidak sudah. Okay. Sebab itu can forget but can forgive but not forget kan. Tapi Nabi Yusuf forgive and forget. Nah, okay. Baik, itulah sedikit sebanyak kisah tentang apa yang boleh terakhir daripada sifat pemaaf yang Rasulullah SAW. Kerana memaafkan ini bukan saja Rasul, bukan saja Nabi SAW, tapi Nabi-Nabi terdahulu. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS
dia dilempar ke dalam api dan sebagainya. Nabi Yusuf dan sebagainya, semuanya mempunyai sifat yang sangat pemaaf. Kerana kalau kita maafkan orang, hati kita menjadi tenang, hidup kita jadi bahagia, tidak ada musuh dan sebagainya. Baik, itulah sikit sebanyak kisah yang boleh kita raih. Sebelum kita masuk seterusnya, insyaAllah boleh kita zikir dulu. Ya. Okay, insyaAllah bismillah, sama-sama kita berzikir ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salawatul Karim syahran wa hawlan, alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahran wa hawlan, alfa alfin ala rasulil mu'alla. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Salawatul Karim syahran wa hawlan, alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahran wa hawlan, alfa alfin ala rasulil mu'alla. Tak saya dah start ni. Okay, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk bab seterusnya, kita nak habis ini kan? Kita nak sambung. Assalamualaikum. Okay, kita sambung insyaAllah. Ada tak soalan? Agak-agak ada tak soalan?
Macam ada je. Tak ada soalan kan? Oh, Masya Allah, baguslah. Maksudnya semuanya faham. Ya? Tak ada soalan kan? Okay, kalau ada soalan, insyaAllah terus kita boleh berikan sajalah. InsyaAllah nanti boleh kita sama-sama dapat manfaat. Sebab kata para ulama, as-soal miftahul ilm. Soalan itu adalah kunci bagi ilmu. Sebab kadang-kadang saya pun banyak belajar daripada soalan. Kadang-kadang kita belajar kan sampai ke Mesir, ke Madinah, tapi tidak pernah menjumpa ataupun tidak pernah terdengarlah masalah tersebut. Ya, jadi dari situ sangat menarik. Jadi boleh kita faham ia berkenaan dengan apa sahaja mungkin yang kita pelajari itu dapat melengkapkannya. Okey, kalau ada soalan insya-Allah kita teruskan bab yang ke-26 insya-Allah. Tolong. Kegejaman penduduk Taif kepada Nabi dibalas dengan doa kebaikan. Inilah adab luar biasa yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW masih berada di Makkah, ketika awal permulaan dakwahnya, Taif ketika itu adalah merupakan bandar kedua terbesar selepas Makkah di semenanjung Arab. Di Taif terdapat sebuah kabilah yang bernama Bani Thaqif, yang juga merupakan sebuah kabilah yang paling berpengaruh dalam kalangan kaum Arab. Ketika baginda sampai ke sana pada tahun 10 selepas diangkat menjadi Rasul, golongan ini telah menyambut Nabi dengan layanan yang amat buruk sekali, lagi menghinakan. Golongan pembesar mereka berbicara dengan Nabi umpama berbicara dengan seorang hamba abdi yang hina. Baginda telah berada di Taif selama 10 hari untuk berdakwah, tapi mereka terus mendustakan Nabi, sehinggalah pada hari terakhir mereka semua menghalau baginda agar keluar dari bumi Taif. Malahan mengarahkan budak-budak berada di sepanjang laluan keluar Taif itu untuk melontarkan batu ke arah Rasulullah SAW dengan sahabat yang menemaninya baginda, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, hinggakan lontaran batu yang berterusan itu melukakan tubuh baginda hingga darah mengalir dari kedua-dua tapak kaki baginda dan menyebabkan kepala Zaid cedera yang agak parah. Selepas kejadian itu, baginda hanya berdoa kepada Allah Ta'ala tanpa ada rasa dendam, dengki atau marah sekalipun kepada penduduk Taif. Perhatikan doa baginda SAW yang berikut ini. Ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahan diriku, kekurangan daya upayaku dan kerdilnya diriku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan yang menolong orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku, kepada sesiapakah yang Engkau menyerahkanku? Adakah kepada musuh yang akan membinasakanku, atau kepada keluarga yang Engkau serahkan kepadanya urusanku? Sesungguhnya jika sekiranya tiada keberkahan darimu, yaitu dalam kerajaanmu, maka aku tidak peduli, tidak keberatan, tetapi pengampunanmu adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia yang menyinari segala kegelapan. Perhatikan para pembaca sekalian, doa tersebut tidak ada pun meminta untuk dibalas kejahatan mereka yang sudah melampau. Akan tetapi kita dapati semua doa ini adalah adab baginda SAW dalam meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita lah yang meminta doa dalam keadaan begitu, tentu sahaja doanya langsung dengan permintaan yang berikut ini. Ya Allah, bantulah kami yang dalam kesusahan ini dan binasakanlah mereka. Bayangkan para pembaca sekalian, baginda setelah cedera yang agak parah cuba pula untuk pulang ke Mekah yang jauhnya lebih kurang 60 waktu. Sedangkan di Mekah pula layanan yang diberikan oleh penduduk Mekah juga adalah sama, iaitu layanan yang buruk. Okey, baik para jemaah sekalian, kita lihat berkenaan dengan kisah Nabi SAW apabila berada di Taif. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik dan
sepatutnya dapat memberikan kita pengajaran. Banyak sekali pengajaran boleh kita ambil daripada kisah apabila Nabi SAW berada di Taif. Kalau kita pergi ke umrah, ya, pasti akan melalui kawasan Taif. Betul? Siapa pernah ke Taif? Ramai pernah ke Taif kan? Taif ni macam mana agak cuaca dia? Sejuk. Ya, Taif ni sejuk. Sebab Taif ini berada di kawasan pergunungan. Kalau kita lihat altitude Taif itu lebih tinggi daripada Genting Highlands. Sebab itu sejuk. Ya. Dan Taif ini merupakan satu kawasan yang sangat subur tanahnya. Banyak buah-buahan. Ya, siapa yang pergi ke Taif pasti akan nampak banyak orang jual buah. Sebab banyak hasil buah berada ataupun hasil daripada tanah Taif. Jadi Taif ini, ketika Nabi SAW berada di Taif, apabila Nabi SAW di Mekah tidak diterima dan sebagainya, Nabi ingin berhijrah. Okay? Antaranya Nabi suruh sahabat ke Habsyah. Antaranya Nabi SAW sendiri pergi ke Taif. Jadi kita lihat yang seperti disebut di sini, apabila Nabi di Taif selama 10 hari berdakwah, mereka mendustakan, mereka lempar batu, mereka mencaci anak-anak kecil, mereka suruh yang budak-budak, ya, orang-orang ni suruh standby kat jalan. Bila Nabi lalu je, dia orang suruh lempar batu. Ini adalah apa yang ditipu oleh Nabi SAW. Sehingga kan Nabi ini berdarah, luka teruk sampai berdarah, dan Nabi rehat di satu tempat. Kalau kita pergi ke Taif, pasti akan kita lalu tempat ini bernama Masjid Cook. Pernah dengar? Masjid Cook. Ini adalah Masjid Siku. Masjid Siku Nabi yang ada bekas siku Nabi. Apabila Nabi sedang berehat, mencari teduh, ya, daripada kerana dilempar batu dan sebagainya. Okey. Berdekatan dengan Masjid Cook ini ada satu masjid namanya Masjid Aqdas. Pernah dengar tak Masjid Aqdas? Masjid Aqdas ini berdekatan dengan Masjid Cook. Jadi tak kira Nabi SAW ini sedang berdarah, ia mencari teduh daripada dilempar batu. Nabi SAW berteduh di satu kawasan namanya Masjid Aqdas. Aqdas ini nama seorang yang beragama Nasrani, beragama Kristian. Okay? Dan Aqdas ini apabila dia lihat keadaan Nabi SAW, walaupun dia Kristian, dia berikan Nabi anggur untuk Nabi lihat dan untuk Nabi makan. Dan apabila Nabi makan anggur tersebut, Nabi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dan sebagainya. Kemudian Aqdas sebagai orang Kristian, dia sangat terperanjat. Dia cakap, aku tak pernah nampak orang yang sebutkan perkataan ini. Okay? Jadi ini adalah pertama kali aku lihat. Kemudian Nabi SAW lihat pada Aqdas. Nabi tanya, Aqdas, kamu ni dari mana? Asal mana? Aqdas katakan, daripada Nainah. Itu adalah nama satu kawasan lah. Kemudian Nabi SAW katakan, Masya Allah, itu adalah kawasan di mana saudaraku, iaitu Nabi Yunus AS berada, ataupun pernah berada di situ. Ya? Jadi Aqdas lihat, macam mana Rasulullah SAW tahu tentang Yunus? Ini adalah Rasul yang aku ikut. Kata Nabi SAW, Nabi Yunus itu adalah saudaraku, adalah sama-sama Rasul denganku. Kemudian Aqdas melihat itu dan beliau terus memeluk agama Islam. Okay? Walaupun di tengah-tengah orang kata dalam onak dan ranjau lah, ya, tetap ada seorang yang tetap memeluk agama Islam dengan sifat Nabi SAW. Okay? Kemudian yang tidak di sini adalah satu doa yang sangat menarik dan sangat orang kata very emotional lah. Dengan Nabi SAW. Nabi SAW sangat sedih. Beliau datang membawa segunung harapan, tetapi semuanya hancur berderai, ya, oleh kerana orang tidak ingin menerimanya. Ya. Kemudian Nabi doa kepada Allah. Dalam doa Nabi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa marah, langsung. Dan kita lihat doa ini, kalaulah kita diuji dengan Allah, mungkin kita di lowest point, kita tentang di yang paling rendah sekali hidup kita. Itulah keadaan Nabi. Nabi berada di lowest point of his life ketika itu, yang apabila orang tidak menerima dakwahnya. Nabi berdoa kepada Allah. Kalau kita mungkin rasa tengah sedih, tengah risau, tengah gundah dan sebagainya, kita boleh bacakan doa ini. Ya, doa ini sangat baik. Kata Nabi SAW, ya, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahan diriku. Nabi SAW tidak katakan, Ya Allah, kenapalah kau uji aku? Kenapalah orang ni degil kepala batu sangat? Nabi tak doa gitu. Nabi katakan, aku mengadu akan kelemahan diriku.
Nabi akui bahawa Nabi itu manusia biasa. Walaupun Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi penuh dengan kekurangan. Ya, itu yang menurut Nabi SAW. Nabi tetap mengaku akan kelemahan dirinya terdahulu. Nabi tak katakan orang-orang ni dengkian sangat, tak. Nabi kata kelemahan diriku. Aku mengadu kepada Allah dengan kelemahan diriku. Bukan itu sahaja, kekurangan daya upayaku dan kerdilnya diriku di hadapan manusia, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya? Jadi pertama, antara adab dalam kita berdoa, kalau kita nak Allah jawab, Allah kabulkan doa kita, pertama bukan kita terus cakap doa kita. Pertama kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita mohon maaf ataupun kita mohon pengampunan Allah SWT. Ini adalah antara adab berdoa. Okay? Sebab itu kalau imam selalu baca doa, ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay? Kita berselawat dahulu. Setelah kita berselawat, kita mohon keampunan dari Allah SWT. Kita perlu mengakui kelemahan kita. Kerana jangan kita rasa bongkak, ya Allah, aku tahu aku mampu, kenapa aku tak dapat selesaikan masalah ni? Jangan gitu. Itu bukan adab berdoa. Sedangkan Nabi SAW orang yang sangat mampu. Nabi mengakui dan mengadu kelemahannya, kekurangan daya upayanya. Okay? Jadi adalah caranya kalau kita doa kita mustajab. Pertama, kita baca selawat. Yang kedua, kita memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengakui kelemahan kita. Barulah kita sebut apa yang kita nak. Okay? Itu adalah adabnya. Dan kemudian kita akhiri dengan kita baca selawat. Okay? Jadi kalau kita mungkin rasa, ya Ustaz, saya ni dah doa dah 30 tahun, tak mustajab juga. Apa doanya Syah? Saya doa, ya Allah, aku nak kaya. Okay? Nak kaya memang tak kaya lah. Sebab cara doanya pun salah, kurang adabnya. Saya pernah lihat video di masa orang tawaf, ya. Dia doa, ya Allah, fulus. Ya Allah, fulus tu duit. Ya Allah, duit. Kemudian dimarah orang sebelahnya. Dia bukan caranya kau doa. Apa kau tak fulus? Mintalah kepada Allah agar diberikan rezeki yang luas, berikan keafiatan, kesihatan. Itu yang lebih penting. Sebab kalau kita lihat dari segi tentang nikmat harta itu yang paling rendah. Dalam bab nikmat Allah Taala, nikmat keuangan, nikmat harta paling rendah. Yang lebih atas kita lihat, kita minta Allah keafiatan, kita minta Allah keberkatan. Itu lebih besar, lebih tinggi kenikmatan itu. Okay? Jadi kata Nabi SAW, pertama Nabi mengakui kelemahannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata Nabi SAW, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang menolong orang-orang yang lemah, dan engkaulah Tuhanku. Kita mengakui keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul disebut ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, wahai Tuhan sekalian alam. Ya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga antara dalam tersenarai dalam adab kita berdoa. Kemudian baru Nabi SAW katakan, ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni am ila qaribi malaktahu amri. Okay? Pada siapa yang aku ingin menyerah kepada siapa yang engkau serahkan kepadanya. Sesungguhnya jika sekiranya tiada kemurkaan darimu, iaitu keredaanmu, maka aku tidak peduli. Ia tidak keberatan, tetapi pengampunanmu adalah lebih luas bagiku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku tak kisah. Ya, kalau kau nak Allah Taala ini ujikan aku apa saja ujian, tapi yang penting Allah Taala akan mengampunkan segala dosaku. Walakin afiatuka ya awsa'u. Keafiatan, pengampunan Allah, keberkatan Allah itu yang sangat penting buatku, yang lagi luas bagiku. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Dan aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari segala kegelapan. Jadi doa ni panjang. Okay? Doa ni panjang. Kalaulah mungkin kita nak rujuk doa Nabi SAW ni, boleh kita search di Google. Ya, doa ketika Nabi di Taif. Doa Nabi di Taif. Okay? Doa ni sangat panjang. Kita boleh bacakan insya-Allah. Baik. Perhatikan dari kejadian yang berikut ini. Setelah dimusuhi begitu hebat oleh penduduk Taif, tetap baginda memperlihatkan sifatnya yang mulia, iaitu apabila malaikat yang menjaga gunung Ganang datang memberi salam kepada Rasulullah dan
dunia. Kalau ini yang berlaku terhadap diri kita, kemungkinan kita akan menyuruh malaikat menimpakan sahaja gunung itu kepada mereka. Tetapi tidak untuk Rasulullah SAW yang diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Perhatikan jawapan Nabi yang berikut ini kepada malaikat tersebut. Artinya, malahan aku berharap agar Allah akan melahirkan dari zuriat mereka ada yang menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya. Ya Allah, hebatnya sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini. Malahan Nabi SAW pernah mendoakan kebaikan kepada seluruh penduduk Taif. Benar, seluruh penduduk Taif ketika umat Islam dapat mengepung bandar Taif, iaitu setelah pembukaan kota Mekah. Tetapi sayangnya baginda akhirnya tidak berjaya juga untuk menakluki bandar Taif tersebut. Maka ada di kalangan sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, anak-anak panah Taif, penduduk Taif telah menyusahkan kita. Oleh itu kau doakanlah kehancuran untuk mereka. Apakah jawapan baginda? Tidak, baginda hanya menjawab saranan tersebut dengan doa baginda SAW untuk kebaikan Bani Taif, penduduk Taif, dengan doanya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Bani Taif. Ya Allah, alangkah mulianya tindakan baginda ini setelah berbagai penderitaan dan kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Taif. Baginda masih lagi mengasihani mereka, malah membalasnya dengan doa kebaikan. Beginilah sifat Nabi dan adabnya dalam berdepan dengan musuhnya, iaitu inginkan hidayah bagi mereka dan ada masanya berdoa pula untuk kebaikan mereka. Sebagaimana yang dikatakan, alangkah beruntungnya penduduk Taif, segala kekejaman mereka dibalas dengan segala kebaikan dari Rasulullah SAW. Okey, baik, para jemaah sekalian, kita lihat setelah Nabi SAW itu sedang berehat daripada lukanya, okay, sampaikan malaikat datang kepada Rasulullah SAW dan katakan, nak tak aku hancurkan penduduk Taif ini? Sebab Taif ini di kawasan pergunungan, ya. Jadi malaikat offer kepada Nabi SAW supaya malaikat boleh hancurkan penduduk Taif ini dengan hembak mereka dari kedua gunung. Okay? Tapi kata Nabi SAW, jangan. Tapi Nabi SAW doakan supaya keturunan orang-orang Taif ini menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti kita lihat doa Nabi SAW dalam surat 149, Allah mahdi Tatifan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Bani Tatif, iaitu masyarakat yang berada di Taif itu. Kalaulah kita di tempat Nabi SAW, jangan cakaplah, kau dah limpah batu, kau dah siksa aku, ya, malaikat dah offer ni nak hancurkan. Kalaulah mungkin kita dapat choice tersebut, pasti kita dah hancurkan dah, ya. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Nabi orang yang sangat-sangat pemaaf, ya. Bayangkan apa perasaan Nabi ketika itu. Nabi keluar dari Mekah mencari tempat lain sebab Nabi sangat-sangat teruk ditindas di Mekah. Kemudian pergi ke Taif, lagi teruk lagi juga. Dia sampaikan budak-budak yang lempar batu dan sebagainya. Sampaikan Nabi berdarah. Yang dia katakan Nabi darah mengalir. Begitu mencurahnya Nabi SAW, darahnya keluar, ya. Sampai ketika itu Nabi SAW tetap tidak doakan kehancuran kepada kaum Taif. Agak kita boleh tak macam itu? Tak boleh, ya? Tak cuba tak? Boleh cubalah, tapi 50-50 lah, ya. Jadi tak jadi tu belakang kira lah. Yang penting kita cuba lah. Saya pun tak pasti boleh, ya. Saya pasti, saya confirm dia tak boleh macam Nabi SAW. Tapi kita cuba. Kita cuba. Sebab akhirnya kita manusia ni perlu dengan kelemahan. Ya, kita cuba. Tak, kadang-kadang mungkin kita rasa keimanan kita dah top notch lah, ya. Kita rasa iman kita tinggi. Tapi kadang-kadang kita jatuh juga. Ya, kita diuji juga dan sebagainya, kita jatuh. Kemudian kita bangun balik. Itu adalah kehidupan. Dia penuh dengan pancaroba, penuh dengan laluan onak ranjau, lautan api, sanggup kurunani, ya. Itu dah lebih. Okey. Baik. Ya, ada soalan ni? Tak ada soalan ni? Oh, bagus. Okey, teruskan. Benar sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada seluruh
keseluruhan. Maka sepatutnya kita sebagai pengikut Rasulullah dan umatnya yang menyayangi baginda, jadilah kita sebagai seorang Muslim yang sentiasa membawa rahmat kepada seluruh alam sebagaimana sifat Nabi tercinta. Muslim yang sentiasa memberikan kebaikan kepada sekalian manusia, malahan kepada alam sekitar, dan bukan sebaliknya. Bukan manusia yang sering menimbulkan masalah kepada dunia, menimbulkan masalah kepada masyarakat, bukan juga bermasalah kepada alam sekitar, iaitu membuang sampah sembarangan, membawa masalah di jalan raya, meletak kereta sembarangan. Mudah-mudahan dijauhkan umat Islam hari ini dari melakukan hal demikian, kerana ia bertentangan sama sekali dengan apa yang telah kita baca dari kemuliaan sifat Nabi SAW. Setelah kita melihat kan ini semua bagaimana ada di kalangan orang barat pada zaman ini yang sanggup melukis gambar orangnya dengan lukiskan sebutir bom di atas kepala gambar tersebut dengan tujuan menghina Nabi. Bagaimana boleh terjadi begitu sekali? Ini tidak lain kerana disebabkan ada di kalangan orang barat yang marah dengan perbuatan sesetengah orang Islam yang melampau, yang tidak memahami ajaran dan sejarah Nabi SAW, sehingga sanggup melakukan kekejaman lalu berbohong atas nama sunnah Nabi, membunuh orang-orang yang tidak berdosa atas nama jihad dengan Islam. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memperbetulkan salah faham ini. Marilah sama-sama kita membaca selawat ke atas Rasulullah SAW 3 kali atau lebih sebelum kita meneruskan bacaan tajuk ini. Ayo sama kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah telah selesai 2 bab. Di sini telah ditekankan bahawa benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam di sini maksud siapa? Bukan sahaja manusia, bukan sahaja haiwan-haiwan, termasuk juga dengan jin, tumbuh-tumbuhan, semuanya sekalian alam. Sebagai rahmat utusan pada sekalian alam. Baik, sebab itu kita digalakkan supaya perbanyakkan berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat. Macam tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam dan selawatku kepada Nabi Muhammad dan juga kepada ahli sayyidina Muhammad, kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita lihat tentang fadilat kita berselawat, Nabi SAW sabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa berselawat kepadaku dengan 1 selawat, Allah akan membalas kepadanya 10 kali selawat. Okey. Bagaimana, apakah maksud Allah selawat kepada kita? Agak-agak ada yang nak kongsikan? Apa maksud Allah berselawat kembali kepada kita? Kalau nak cuba? Tak nak. Sebab takut. Okay, maksud Allah selawat kembali kepada kita adalah bermaksud Allah SWT akan mengurniakan kita yang keafiatan, kesihatan, keberkatan. Allah SWT akan kurniakan kita banyak sekali kenikmatan tak kala Allah berselawat kepada kita. Okay. Tak kala kita berselawat kepada Rasulullah SAW, okay, bukan bermaksud Nabi ini Nabi SAW ini mendapat apa? Mendapat ibarat hadiah daripada kita. Ya. Itu juga adalah ibarat doa yang kita doa agar syiar dan juga lambang yang Islam ini sentiasa berkembang dan sentiasa mekar sampai ke hari kiamat. Itulah maksud daripada selawat. Okay? Sebab tu kita sangat digalakkan untuk berselawat. Sedangkan Allah dan malaikat juga selawat kepada Rasulullah SAW.
Apa ayatnya? Setiap jemaat muslimin mesti dengar ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, dan berselawatlah, sampaikanlah salam kepada Rasulullah SAW. Okay? Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tak kala kita berselawat, sebab itu kita nak doa kita mujarab, kita nak doa kita makbul, kita tingkatkan selawat kita kepada Rasulullah SAW. Okay? Itu adalah antara cara-cara. Baik. Kita akhiri insya-Allah dan kita bacakan sikit sebanyak zikir. Sebelum itu ada promosi kepada para jemaah. Minggu hadapan, Sabtu hadapan jam 10 hingga 12.30 petang akan kita adakan gemar selawat sebagai kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi para jemaah dijemput hadir pada Sabtu hadapan 10 pagi hingga 12.30 petang, dan kita makanannya kongsi rezeki secara potluck. Jadi para jemaah yang mungkin nak masak apa, disilakan. Saya pun boleh rasa sekali masakannya. Okay. Dan kemudian digalakkan pakai warna putih. Okay. InsyaAllah kita lihat di sini semualah tim di Darussalam, ya, termasuk saya juga, dan juga Imam Fatris kita pun ada juga yang baju hitam tu. Okay. Imam Fatris akan bacakan bacaan Al-Quran. Okay. Jadi para jemaah dijemput hadir. Dan kemudian King Start Ramadan, ya, pada 10 Mac insya-Allah. Okey. Kemudian kita ada Game Start solat, Game Start basic solat. Boleh pilih. Ya, ini one to one lah. Okey, untuk kita belajar secara peribadi. Ada kurma ajwa amal berharga $20 sahaja. Ini adalah ajwa Madinah. Ajwa ini adalah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Okey. Disebutkan juga dalam beberapa hadis bahawa ajwa ini mampu untuk mengobati penyakit dan mampu untuk melindungi kita daripada gangguan. Ini adalah kurma ajwa. Okey. Kemudian ayam anus. Ini pun saya favorite ni. Ayam anus. Satu set ayam $18 sahaja. Kalau beli di kedai, agak-agak harga berapa sen? Lebih $18, 80 sen. Okay, lebih 80 sen. Lebih macam berapa puluh lebihnya 80 sen. Tapi kalau beli dengan masjid, dah lah dapat diskaun. Okay, kemudian hasilnya pula masuk pada pembangunan masjid. Jadi win-win lah. Perut kenyang, hati pun senang, pahala pun banyak. Dah promosi ya. Mustafa yang itu? Tidak. Awak suka anus? Ya. Suka? Saya pun suka. Nanti kita makan sama-sama, okey? Boleh. Okey. Okey, dan juga kalau siapa yang tak nak makan ayamnya, boleh kasih saya, tak lakukan. Boleh sedekahkan untuk jualan iftar. Okey? Boleh perlu bilanglah pada pegawai yang nak sumbang untuk jualan iftar. Okey, jadi tak perlu makan ayamnya lah, sebab ada yang mungkin tak makan ayam ke. Ya. Okey, seterusnya infak Ramadan. Kita masih lagi perlu mengumpulkan dana bagi infak Ramadan. Jadi apa sahaja infak anda akan digunakan untuk jualan iftar. Yang paling banyak digunakan dananya adalah untuk makan lah. Iftar, bubur, sahur, dan kemudian hujung minggu kita ada aiskrim, ya. Dan kita sediakan angkutan bas. Siapa yang tinggal di Avenue 4, Avenue 5, bas disediakan, insya-Allah. Okey. Mana pergi? Ini nak baca lagi bukan saya, tapi Ustaz Arun akan take over kembali. 17, 24, 31. Jangan lupa ya, tariknya 17, 24, 31. Okey, kemudian ada lagi beberapa ni program pada 9 Mac. Okey, adalah hari iftar semula. Jadi pada jemaah yang mungkin ada baju-baju, beg-beg Gucci ke Prada yang dah tak nak lagi, bolehlah iftar semula. Okey. Kemudian surat khabar ada. Okey, kalau siapa yang mungkin ada Quran atau kitab lama, kita ada provide servis untuk shredding. Dia berharga $6 per kilogram. Okey. Sebab selalu orang kan masjid ni tempat buang. Okay? Orang ada kitab-kitab lama, ada Quran lama tak pakai je letak masjid. Sebab kita pun tak tahu mana letak. Okey. Sebab tu kita ada sediakan shredding service, dan dan hasil daripada pungutan itu akan masuk kepada dana kegiatan dakwah Masjid Darussalam. Ya, $6 per kilogram sahaja. Ini saya. Surat khabar pun boleh juga. Ya. Hari itu nanti saya jadikan bodi lah. Okey. Kemudian kita ada online tadarus untuk muslimah.
Okay, sepanjang bulan Ramadan, kalau muslimin kita ada tadarus selepas tarawih setiap sepanjang Ramadan. Kalau muslimat kita ada online tadarus. Ya, pada bermula 11 Mac 2 petang hingga 3.30 petang. Okay, jadi pada jemaah yang berminat boleh register lah di link tersebut. Okey lah, itu saja. Okay, InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, saya ucapkan saya mohon maaf kepada para jemaah sekalian atas segala kekurangan saya sepanjang 2 minggu ini. Apa saja kekurangan harap dapat dimaafkan. Dan saya lagi masih belajar, masih lagi cuba untuk memperbaiki diri. Dan saya mohon doa daripada jemaah sekalian yang akan saya doakan saya agar insyaAllah terus dapat berkhidmatlah di masjid ini dan terus dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa feedback, harap dapat boleh berikan pada saya ya untuk perbaiki diri insyaAllah. Okay? Ada apa soalan? Tak ada, nak balik kan? Ya, saya pun nak balik juga. Tak sihat dia beberapa hari. Okay, insyaAllah kita akhiri dengan kita berdoa. Kita sarap tangan kita dan penuh kerendahan hati dan penuh harapan. InsyaAllah Ta'ala ampunkan seluruh dosa kita. Semoga Allah Ta'ala sentiasa mempermudahkan seluruh urusan kita di dunia dan akhirat insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائجنا ولا آخر إلا قضيتها وسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا الله, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, kami datang kepada-Mu ya Allah dengan hati yang penuh penyesalan atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada yang besar maupun kecil ya Allah. Engkau yang maha pemurah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada kami ya Allah. Ampunilah juga kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah anak-anak kami ya Allah. Ampunilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah sekalian kaum muslimin yang telah menyalahimu ya Allah. Ya Allah, yang kami ada di antara ibadah kami yang masih hidup, maka Engkau limpahkan dalam kesihatan dan keafiatan buat mereka ya Allah. Anda yang kedua yang kami telah meninggal dunia ya Allah, maka ampunilah mereka ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebuah taman-taman syurga ya Allah. Dan jauhi mereka dari siksaan kubur dan azab api neraka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Tuhan kami mohon agar Engkau sentiasa membimbing langkah-langkah kami ya Allah dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah petunjuk kepada kami agar kami sentiasa berada di jalan yang Engkau ridai. Bantulah kami agar dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu dengan setiap langkah yang kami ambil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon agar Engkau berikan kami kekuatan dan keberkatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang lapang dan kesihatan yang baik ya Allah. Jadikan bulan Ramadan kali ini bulan yang penuh berkah buat kami, mendekatkan diri kami kepada-Mu agar kami meningkatkan ibadah kami dan agar kami dapat memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami juga mohon agar Kau berikan keselamatan, kesejahteraan dan keselamatan kepada saudara kami yang berada di Gaza, di Palestin ya Allah, yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah dari segala bentuk kezaliman dan kejahatan. Berikanlah mereka kekuatan dan keberanian untuk menghadapi cabaran yang mereka alami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah dengan penuh kerendahan hati kami ya Allah. Engkaulah yang maha pendengar lagi maha penyayang. Ya Sami'ad du'a, ya Qadhi al-hajat, اقضي حاجات يا الله الرحمن الرحيم. اقضي دعاءنا يا رحمن يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kalau jumpa saya, kita say hi lah. Jadi minta maaf kalau lawak saya tak sampai.